Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi seperti biasa, jika audio clear, minta bantuan untuk message ya, supaya saya tahulah audio dia jelas. Jadi sekarang ni ada perkembangan baru isu Nurul Izzah dengan Anwar. Dengan Zahid ya. Jadi kita tahu sekarang berlaku isu pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kepada Perdana Menteri ya, dalam urusan kewangan dan ekonomi. Dan selepas pilihan raya umum ke-15, tidak lama selepas Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, Zahid telah naikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi ada orang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku isu Nurul Izzah. Okey, saya dah jelaskan, tetapi di sini saya nak tekankan bahawa saya masih yakin, malah menurut sumber, isu Nurul Izzah atau pelantikan Nurul Izzah yang pada awalnya disenyapkan sengaja dilambung kerana Anwar terlalu tertekan dengan isu pelantikan Zahid selepas PAU atau Perhimpunan Agung UMNO, di mana Zahid telah melakukan perkara-perkara yang boleh gugat prestasi PH dan BN pada 6 PRN dan sekiranya berlaku PRK. Dan sudah ada bahaya MP-MP UMNO yang sudah sedar bahawa UMNO dikecam seluruh rakyat Malaysia akan membuat keputusan untuk keluar UMNO, kerana lagi lama mereka dalam UMNO, mereka mungkin digelar tali barut Zahid atau kuli tunggangan Zahid, dan mereka tahu bahawa mereka tidak ada masa depan dalam UMNO. Jadi kegusaran berlaku di dalam PH sendiri menerusi tindak tanduk Zahid, tambah pula dengan pelantikan Zahid yang ada 47 pertuduhan jenayah. Jadi Anwar cuba menjawab, dia kata dia tidak ingin mendahului mahkamah. Zahid masih belum didapati bersalah. Tetapi alasan-alasan dangkal ini tidak dapat diterima, kerana pertama, penjawat awam lazimnya kalau ada kes mahkamah mereka berehat. Yang di-Pertuan Agong sendiri kalau ada kes mahkamah serius, dia perlu letak jawatan. Anwar yang kata dia nak lawan rasuah, dia lantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Dunia antarabangsa mempersoalkan perkara ini. Penyokong PH mempersoalkan perkara ini. Jadi Anwar tertekan. Dia kata dia tidak ingin dahului mahkamah. Persoalannya, mengapa ambil risiko letak seorang yang mungkin mengamalkan rasuah daripada memilih salah seorang daripada 29 lagi MP Barisan Nasional. Kan ramai. Ismail Sabri pernah bergelar Perdana Menteri. Kenapa tak ambil dia? Syamuddin Hussein ada pengalaman lama di dalam kerajaan. Kenapa tak ambil dia? Jadi sekarang Anwar menjadi terlalu tertekan. Jadi isu Nurul Izzah yang awalnya disenyapkan dilambung. Anwar tahu dia akan dikecam isu Nurul Izzah, tetapi sekurang-kurangnya dia dapat alihkan perhatian seketika daripada isu Zahid, sementara memikirkan apa yang harus dilakukan. Sebab isu Nurul Izzah ni esok boleh sahaja Anwar senyap-senyap suruh Nurul Izzah letak jawatan, kemudian dia kata dia lakukan demi rakyat. Tetapi sekarang apa yang berlaku adalah kedua-dua isu Nurul Izzah dan isu pelantikan Zahid dikecam. Jadi Anwar tidak berjaya senyapkan isu Zahid, kedua-duanya dikecam. Sekarang media antarabangsa kata, mereka persoal adakah Anwar ada kemampuan untuk perangi nepotisme, kronisme dan juga rasuah. Jadi Anwar tertekan dan dia cuba jelaskan bahawa dia hanya hendak nasihat Nurul dalam hal-hal tertentu dan untuk mengelakkan ketirisan. Itu bukan alasan. Ada ramai lagi boleh dilantik. Kenapa ahli keluarga? Adakah Anwar memberitahu ahli keluarga dia sahaja yang boleh dipercayai dalam Malaysia, yang lain tak boleh?
Ya, Anwar perlu sedar bahawa dia Perdana Menteri rakyat Malaysia terutamanya, bukannya bertumpu kepada keluarga dia. Nombor dua, Anwar perlu sedar sekarang kewangan negara sudah menjadi urusan keluarga dan keluarga Perdana Menteri. Bukan keluarga mana-mana, keluarga Perdana Menteri. Jadi dulu PH tuduh ya, Rosmah, isteri Najib, masuk campur dalam urusan kerajaan. Tetapi pelantikan ini, walaupun sah dari sudut undang-undang, adalah nepotisme. Dan ini sudah menjadikan kewangan negara urusan keluarga Anwar. Ketiganya, Anwar kata nak memastikan tak ada ketirisan. Saya berpendapat lain. Saya berpendapat jika orang tu ahli keluarga, lebih mudah berlaku ketirisan. Ya? Sebaliknya, jika orang tu bukan ahli keluarga, dia boleh memastikan bahawa Anwar tidak melakukan sesuatu yang salah, atau Anwar akan takut lakukan sesuatu yang salah. Jadi Anwar tertekan, dan segala percubaan untuk alihkan perhatian rakyat selalu kena balik kat PH. Yang terkini kena balik kat PH adalah isu 600 bilion. Jadi isu 600 bilion ni bukan saya nak pertahankan perikatan, tak ada. Saya sendiri nak tahu, sebab ada orang kata Muhyiddin belanja banyak ni, belanja banyak tu. Jadi saya sendiri nak tahu. Tapi mula-mula Anwar lambung kononnya 600 bilion. Kemudian SPRM sahkan bukan 600 bilion tetapi 530 bilion. Itu pun 92.5 bilion sahaja disiasat, yang selebihnya tidak berkait dengan dana kerajaan. Jadi tiba-tiba Anwar senyapkan isu 600 bilion. Kemudian daripada 92.5 bilion, apabila bersatu, ya, menerbitkan akaun-akaun dia yang sudah diaudit, ya, dan diserahkan kepada ROS, tiba-tiba isunya bertukar menjadi 4.5 bilion. Kemudian apabila diserang, ya, mengapa nilai dia sentiasa berubah-ubah, kini berubah menjadi 300 juta. Daripada 600 bilion tukar jadi 530 bilion, tukar jadi 92.5 bilion, kemudian tukar jadi 4.5 bilion, kini tukar jadi 300 juta. Jadi Anwar ni sedang bermain persepsi apa ni? Sebab itulah kena balik kat PH. Sekarang isu ni bukannya kena kat perikatan, isu ni kena kat PH. Jadi orang tanya, Anwar ni boleh percaya tak? Dari dulu lagi, I have the numbers, kelentong. Lepas itu, ya, keluar, dia cabar, dia beri amaran kepada perikatan, jangan cabar saya ada file. Tapi nilai dia sentiasa berubah. Jadi file apa tu? Sedangkan dulu Anwar kata ada 6 kotak bukti, ada berlaku penipuan Barisan Nasional pada pilihan raya dulu, sampai dia buat perhimpunan besar-besaran. Sampai hari ni 6 kotak tu tak muncul-muncul. Jadi adakah Anwar berani dedahkan fail itu? Sebab kita nak tahu macam mana 600 bilion boleh tukar jadi 530 bilion, kemudian tukar jadi 92.5 bilion, kemudian tukar jadi 4.5 bilion, kemudian tukar jadi 300 juta. Esok Anwar nak kata apa? Oh, diseleweng sebenarnya bukan 300 juta, 300 ringgit atau 30 ringgit. Jadi Anwar sekarang tertekan. Orang tertekan yang menipu, terpaksa menipu lagi untuk atasi kesan negatif dari penipuan awal. Hakikatnya Anwar terperangkap. Dia kini tak boleh nak pecat Nurul, tak boleh nak pecat Zaid, sebab tumpuan diberikan kepada semua perkara yang melibatkan kepincangan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Jadi dia tidak boleh. Dia cuba nak senyapkan satu isu, tapi tak boleh. Kalau dia pecat Nurul, ia serupa macam dia mengaku, ya, saya mengaku saya dah tersilap, maknanya saya dah khianati mandat rakyat. Dulu saya kata nak perang nepotisme, saya lantik anak saya. Jadi dia tak boleh. Dan sekalipun dia pecat anak dia, orang katanya, okey, baiklah, Anwar dah mengaku tak betul nak lantik Nurul sebab dia nak perang nepotisme, jadi dia dah lakukan yang terbaik, dia pecat anak dia. Jadi bila nak pecat Zaid untuk perangi rasuah? So saya nak simpulkan live ini dengan satu kenyataan, ya. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sedang meruntuhkan diri mereka sendiri. Orang lain tak payah buat, mereka sendiri sedang meruntuhkan kerajaan mereka.
Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.